Ala barakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang kita untuk hidup, bagi peluang kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi peluang untuk kita untuk buat amalan yang baik, dan bagi peluang kepada kita untuk menjauhkan benda-benda yang tidak baik. Maka ini adalah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Kita jangan sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang Allah Taala bagi kepada kita ni, insya-Allah kita penuhi ruang yang ada dengan penuh kebaikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah berada hadis ke-39 daripada Riyadhus Shalihin. Sebelum tu saya akan baca beberapa ayat, 3 ayat, 4 ayat daripada surah Al-Nahl yang berkaitan dengan amalan soleh dan apa janji Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita apabila kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Ingat tuan-tuan, janji Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yukhliful mi'ad, dan janji Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dalam surah An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, sesiapa tak kira lelaki ke perempuan, raja ke rakyat biasa ke, asalkan dia tu orang Islam. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, sesiapa sahaja yang beramal amalan soleh, sama ada daripada lelaki atau perempuan. Atas dunia ni lelaki dan perempuan ya. Yang banyak ni adalah pangkat darajat. Manusia ada 2 jenis. Wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala bagi pada kita? Apa yang Allah Taala akan bagi sediakan kepada orang yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan yang beriman dan beramal soleh. Bukan dia beriman saja, tapi dia beramal soleh. Ada orang yang beriman, saya dah beriman, tapi dalam kehidupan dia kita tidak nampak itu amalan soleh dalam kehidupan dia. Ada dia mengaku saja dia beriman, tapi padahal kalau tengok perbuatan dia memang bukan perbuatan orang yang beriman. Ada juga orang macam ni. Tapi dalam ayat ni sebut siapa yang beriman daripada lelaki dan perempuan, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman. Bukannya wa huwa muslim. Wa huwa muslim ni maksudnya dia orang Islam. Tapi di sini dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai yang orang Islam tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini disebut wa huwa mu'min, dan dia itu adalah orang beriman. Maka falanuhyiyannahu, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami akan hidupkannya. Kami akan berikan satu kehidupan kepadanya, kepada orang tadi yang beramal soleh, dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, satu kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman dan siapa yang beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kepada kita satu kehidupan yang baik, kehidupan yang senang, kehidupan yang tidak bergantung kepada orang lain. Wala najziyannahum, dan kami akan berikan dia ganjaran kepada mereka, ajruhum, dengan ganjaran, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan setimpal apa yang mereka telah lakukan. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada kita. Kita beriman, beramal soleh, kita jangan takut, kita jangan rasa khawatir. Allah Taala akan bagi kepada kita. Allah tak akan mungkin janji. Kalau dia belajar, insya-Allah dia akan dapat ilmu. Dalam pepatah Arab sebut manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan berjaya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua Allah Taala sebut wala najziyannahum, dan kami akan bagi balasan yang baik kepada mereka setimpal apa yang mereka telah buat.
Ini ayat yang ke-97. Dan ayat ke-98, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka kamu hendaklah meminta pertolongan dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ini ajaran, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak buat benda-benda yang baik, dan di sini sebut perkara yang paling baik, tuan-tuan, di sini ayat sini adalah membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran itu semua ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan kehidupan. Al-Quran ni bukannya ada hukum saja. Dalam Al-Quran ni bukan cerita bab neraka saja, tapi setiap kehidupan kita ada apa masalah, kita rujuk kepada Al-Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Jika kamu bersengketa, jika kamu berkelahi antara kamu tentang sesuatu, maka kamu kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini, tuan-tuan, apabila kita membaca Quran, wa idza qara'tal Quran, apabila kamu membaca Quran, wahai Muhammad, fasta'iz billah, maka mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan-syaitan yang terkutuk. Minta jauh. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap kali kita nak baca Quran, mulalah syaitan kacau kita. Baca 2 ayat aja dah mengantuk dah. Kalau kita buat tadarus dalam bulan puasa, tak ada satu muka surat. Banyak gangguan-gangguan, telefon berbunyi, bini panggil apa, ada kita punya rakan kita nak sembang kat kedai, semua panggil kita. Apabila kita buat benda yang baik. Dan di sini, tuan-tuan, dia sebut faiza qara'tal Quran, apabila kita membaca Al-Quran. Dan ulama tafsir, tuan-tuan, apa sahaja benda yang baik yang kita nak buat yang ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sembahyang pun kita minta pertolongan daripada Allah, daripada syaitan yang terkutuk. Kita nak melakukan benda-benda yang baik, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan. Sebab apa? Syaitan ni adalah manusia, syaitan adalah satu golongan yang suka memain-mainkan manusia. Innahu laisa lahu sultanun. Allah Subhanahu Wa Taala kata innahu laisa lahu sultanun, dan syaitan ni tidak mempunyai kuasa. Dia tak boleh kacau. Siapa dia? Alal lazina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ini golongan yang syaitan tak boleh kacau. Apabila kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan tidak akan dapat menguasai kita. Kita tak kenal surau, syaitan akan masuk rumah kita. Kita dalam Al-Quran, dalam rumah kita tidak ada bunyian Al-Quran sekalipun, tidak ada Quran. Kita rasa malas nak baca Quran, masa nak buka Al-Quran, suruh dengar dalam komputer ke, nak dengar dalam radio, kita tak buka. Tidak ada suara-suara Al-Quran dalam rumah kita. Macam manalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tidak ada rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kepada malaikat-malaikat, syaitan akan menguasai rumah kita. Jadi, tuan-tuan, kita minta jauh supaya rumah kita ni jauh daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rumah-rumah besar tapi tidak ada penghuni. Sebab apa? Penghuninya sama masing-masing buat hal. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Tidak ada mahbah. Suami rasa pandang isteri dengan rasa rasa sebelah mata. Rasa khidmatnya tidak diperlukan lagi. Isteri pula tidak pernah memandang dengan pandang kasihan kepada suami. Masing-masing rasa hebat. Perasaan macam ni lah, tuan-tuan, maka kita dapat tengok rumah bukan jadi syurga tapi neraka. Dan syaitan juga, tuan-tuan, Allah Taala bagi tahu innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu. Syaitan ni akan menguasai kepada mereka yang telah melantik syaitan menjadi raja. Kawan kita syaitan, maka syaitan akan jadi raja pada kita. Innama sultanahu, sesungguhnya syaitan ni akan mempengaruhi, akan menguasai ke atas orang-orang yang telah melantiknya menjadi raja. Ini syaitan yang dapat menguasai. Rumah kita tidak ada Quran, maka rumah itu rumah syaitan. Kedai kita penuh dengan penipuan, maka kedai kita itu penuh dengan syaitan. Bukan tak suruh pergi pasar malam. Kita pergi pasar malam membawa iman. Kalau kita seorang pembeli, kita boleh jaga aurat kita sebagai seorang pembeli. Kita seorang penjual, kita boleh jaga adab-adab kita sebagai seorang penjual. Kalau benda betul buruk, kita kata buruk.
Kalau benda betul baik, kita cakap baik. Jangan kita kata sebaliknya. Wallazina hum bihi musyrikun, dan mereka yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan ni syaitan akan menguasai kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama tadi 97 tu Allah Taala cerita ganjaran kepada kita, apa yang akan kita dapat. Dan ayat yang kedua tu lah, apakah kita perlu buat apabila kita nak buat sesuatu yang baik, maka kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga tu tuan-tuan, Allah Taala bagi tahu golongan mana yang syaitan tidak boleh menguasai. Syaitan tak boleh berkawan. Golongan yang ayat yang 99. Dan ayat 100 Allah Taala cerita golongan mana yang syaitan boleh menguasai. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Cerita atau betul luas, cerita kehidupan, satu kehidupan yang Allah sediakan di syurga ataupun di neraka. Kita nak yang mana? Kalau hayatan thayyibatan, insya-Allah kita akan dapat apabila kita beramal soleh. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala apabila kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Allah Taala cerita dah. Maka kita lah memilih kehidupan. Yang mana kehidupan yang kita nak, sama ada baik ataupun jahat. Yang mana kehidupan keluarga yang kita mahu, keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang dah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu Allah Taala ceritakan macam mana nak jadikan anak soleh. Macam mana ciri-ciri anak yang toleh, anak yang jahat. Jadi semuanya ada dalam Al-Quran. Maka orang yang memahami Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka beruntunglah. Kita boleh baca paper satu, paper Cosmo ke Metro habis dalam masa 10 minit. Habis dah. Baca cerita semua kita boleh tahu. Tapi baca ayat Al-Quran tuan-tuan, baca 2 ayat mengantuk. Ini ada kelemahan kita. Kelemahan iman kita. Kita rasa baca Al-Quran tu tidak ada kemanisan. Kita rasa baca Al-Quran tu cara dipaksa. Maka tidak akan lahir dalam kemanisan apabila kita membaca Al-Quran. Orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Nabi, Al-Imam Asy-Syafi'i, alim ulama kita tuan-tuan, apabila baca Al-Quran, mereka ada kemanisan dalam membacanya. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-39. Daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib ataupun yusab minhu. Rawahul Bukhari. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, terjemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, maka dia akan diuji, akan diberi musibah. Ini sunnatullah. Apabila Allah Ta'ala sayang kepada kita tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kepada seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan uji dia. Betul tak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berkata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita betul-betul beriman? Maka Allah nak uji kita. Kita dah sebut dah hari itu macam mana Allah Ta'ala uji. Sama ada lah uji daripada dari segi kelaparan, dari segi kesakitan, dari segi kemiskinan. Itu Allah Ta'ala uji. Sama ada kita berjaya atau tidak, itu bergantung kepada iman kita tuan-tuan. Apabila Allah Ta'ala nak bagi satu kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita, maka Allah Ta'ala uji kita. Kalau kita sakit, di sebalik kesakitan tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang banyak, pahala yang banyak. Kita jangan kata Allah Ta'ala tak sayang kat kita. Kita miskin, Allah Ta'ala tak sayang kat kita. Kita tengok orang ramai, orang sihat, boleh pergi jalan jauh-jauh, merata tempat, boleh pergi jalan, boleh pergi shopping. Kita sakit, ya Allah, Allah benci kat kita. Padahal sebenarnya tuan-tuan, di sebalik kesakitan itu, Allah Ta'ala cukup sayang kepada kita. Janganlah kita kata ni Allah Ta'ala tak sayang. Sebab apa tuan-tuan? Kalau mungkinlah kalau kita banyak, kalau kita sihat, kita banyak melakukan dosa. Kalau kita telinga kita sakit, telinga kita sihat banyak tuan-tuan, mungkin telinga kita telah dengar banyak-banyak kemungkaran. Maka Allah Ta'ala bagi kita telinga sakit. Kita jangan anggap ya Allah Ta'ala sayang ke aku ni, Allah Ta'ala bagi telinga kita sakit. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita mulut kita tak sihat. Mungkin dengan mulut kita tadi tuan-tuan, kita telah banyak melakukan kemungkaran. Dengan mulut kita orang lain sakit hati dengan kita. Dengan mulut kita orang jiran kita sakit hati dengan kita. Kita tak tahu.
Mungkin Allah Ta'ala bagi mulut kita sakit, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kifaratkan dosa kita. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut may yuridillahu bihi khairan yusab atau yusib minhu. Sesiapa yang diberi kehendak, siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji dia. Jadi tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa dia? Dunia ni adalah tempat diuji. Tempat yang akan diuji dunia ni. Di mana di akhirat juga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sediakan tempat ganjaran. Walaupun kita diuji di dunia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bagi kita ganjaran dunia, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kita di akhirat. Dan hadis ke-40 tuan-tuan, daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bagi tahu gambaran pada kita, apa ni, amaran, la yatamannaina ahadukum al-mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffini idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok tanda muttafaqun alaih, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Anas radhiyallahu anhu lebih kurang maknanya, tuan-tuan, janganlah di antara kamu bercita-cita untuk mati akibat kesukaran yang menimpa. Dan sekiranya terpaksa berbuat demikian, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ini lebih baik untukku, dan matikanlah sekiranya kematian ini adalah lebih baik untukku. Jadi tuan-tuan dimuka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW kata kepada kita, tuan-tuan, beritahu amaran kepada kita, walaupun kita telah ditimpa dengan satu azab yang teruk di dunia ni, tuan-tuan, janganlah kita bercita-cita untuk keluar daripada masalah tu kita nak mati. Kita kata terlampau sakit sangat, ya Allah, Allah Ta'ala bagi sakit jantung, sakit apa, sakit kaki ke, memang sakit. Saya rasa saya seorang yang dapat ni duk tanggung sakit ni. Orang lain tak tanggung, memang sakit sungguh, ya Allah. Maka kita minta lagi pada sakit macam ni, tuan, baiklah aku mati. Kita bercita-cita macam tu. Nabi SAW larang pada kita, jangan bercita-cita untuk kita mati. Walaupun kita berada dalam tahap kesukaran yang teruk, kita rasa kita ni orang susah, cukup susah dah, nak makan tak ada, kan? Kita tak boleh nak tanggunglah kehidupan kita ni. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan kita. Nabi larang. Walau macam mana keadaan kesukaran kehidupan kita, tuan, miskin kita, sakit kita punya kesengsaraan sekalipun, tuan, yang teruk, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan jangan kita bercita-cita untuk kita mati. Jangan. Tetapi kalaulah kita rasa teruk sangat, kita ni sakit sangat, maka kita kata, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma ahyini ma kanatil hayati khairan minni. Lebih kurang, ya Allah, ya Tuhanku, engkau hiduplah aku sekiranya kehidupan ini lebih baik untuk aku. Wa tawaffini, ya Allah, matikanlah aku. Boleh doa macam ni. Wa tawaffani, wa ya Allah, matikan aku sekiranya kematian itu lebih baik daripada aku. Kita boleh doa macam tu. Jangan kata, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku hari ni. Sebab apa? Sebab ada satu masalah musibah yang kita menimpa. Tapi Nabi ajar Nabi kali, jangan, kalau kamu tak teruk sangat, kamu nak kata juga, kamu kata macam ni, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya kehidupanku ada lebih baik, tapi matikanlah aku sekira kematianku tu lebih baik daripada untuk aku. Maka itulah doa yang Nabi ajar kepada kita apabila kita berada dalam kesukaran, daripada kita bercita-cita untuk mati awal. Jadi tuan-tuan dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak tahu di masa mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kita rahmat. Mungkin kalau contoh dalam masa 3 hari kita sakit teruk, mungkin ke hari keempat Allah tengok kesabaran kita, hari keempat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sembuh pada kita. Kita pun tak tahu. Mungkin 3 hari, 5 hari kita miskin sangat, kita rasa tak boleh makan, kita sabar tu, tuan. Mungkin hari kelima Allah Ta'ala bagi, hantar seseorang utusan Allah bagi kita duit, kita belum tahu. Sebab kita tak tahu. Sebab itulah Nabi SAW larang pada kita, jangan kita bercita-cita untuk mati awal. Sebab apa? Sebab sakit, sebab kesusahan.
Jangan macam tu. Sebab sebaliknya kita kena bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wa tamanna al-mauta isti'jalu minal insan bi anna yaqta'a Allah hayatahu wa rubbama yahrimuhu min khairin kathirin. Dan dia sebut tentang bercita-cita untuk mati awal ataupun minta supaya mati awal ni tuan, sebenarnya kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu taala supaya Allah Subhanahu taala memutuskan putus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tak tahu, mungkin hari-hari yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada kita. Kita tak boleh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berhentikan rahmat. Kita tak, kalau kita buat demikian tuan-tuan, bermakna kita ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tak tahu kehidupan kita tuan-tuan, mungkin di akhir kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi kegembiraan. Kita tak tahu. Mungkin di akhir kehidupan kita Allah Taala bagi kesenangan yang cukup banyak. Kita pun tak tahu. Sebab kita masa depan kita tak boleh ramal. Yang mana Allah Subhanahu Taala yang tahu. Sebab itulah kita minta. Hadis yang ke-41 tuan-tuan, sama juga berkaitan dengan sabar lagi. An Khabbab bin Al-Arat qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Faqulna ala tastansirul lana ala tad'u lana faqala Qad kana man qablakum yu'khaz ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaihi wa yamshutu bil amshatil hadid ma duna lahmihi wa azmihi fama yasuddu zalika an dinihi wallah la yatimmanna hadzal amru hatta yasira raqibu min sun'ani ila hadratil maut la yakhafu illa Allah wa zi'ba ala ghanamihi walakinnahum tasta'jilun. Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran kepada sahabat dia. Sahabat yang sikapnya tergesa-gesa. Kita ni tak boleh bersabar. Sabar nak, kalau boleh kita sakit hari ni juga makan ubat terus sembuh. Itu penyakit kita. Kalau kita hari ni kita miskin, kita nak kerja, hari ni juga kita nak keluar daripada kemiskinan. Ini sifat dia manusia, tasta'jilu yang bawah sekali ni. Golongan manusia yang tergesa-gesa, nak cepat. Dia tak boleh nak sabar dah. Jadi An Khabbab bin Al-Arat, daripada Khabbab bin Al-Arat, Khabbab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipanggang oleh tuang dia, dia digolek oleh bara api tu, Khabbab Al-Arat, hinggakan terkeluar daripada minyak badan dia ni hangus, dia punya habis padam bara api. Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi yang terima cukup teruk azab oleh majikan dia. Kita tengok Bilal bin Rabah dia ambil batu letak atas perut dia. Tapi Khabbab Al-Arat ni tuan dia cukup marah apabila dia masuk Islam. Dia bakar panggang, kita buat ayam panggang tu, kita pusing ayam pusing tu. Keluar daripada air daripada ayam tu menitis jatuh atas bara tu padam. Khabbab ni macam tu dia. Tuan dia ni cerita dia, tak ada nak translate. Cerita dia, tuan dia nama Al-Asi bil Wa'il, atas sekali ni Al-Asi bil Wa'il. Ni tuan dia nama Al-Asi bil Wa'il, seorang musyrikin Mekah.
Apabila dia tahu saja Khabbab masuk Islam, maka dia panggang Khabbab bin Arat. Maka apabila selesai saja, apabila Islam itu berkembang di zaman Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar panggil Khabbab al-Arat, tanya Khabbab, apa peranan kamu dalam Islam? Khabbab, Sayyidina Umar tanya, maka Khabbab kata, Khabbab tak cakap banyak. Dia kata, Sayyidina Umar, kamu tu dah masuk lewat daripada aku Islam. Dia kata ke Umar. Umar tanya dia, apa peranan kamu dari Islam? Lepas tu dia kata balik, kamu jangan tanya saya. Sebenarnya Umar, kamu yang lambat yang masuk Islam. Saya ni masuk awal lagi. Dia tak cakap banyak, dia buka baju dia. Apabila dia buka baju dia, badan dia ni jadi berlubang, bekas dia jadi berlubang, kena bara api. Dia guling atas bara api tu. Maka Umar menangis, teringat pada zaman permulaan Islam. Ini sahabat Nabi. Wahina marra Ali, apabila Ali melalui atas kubur Khabbab bin Arat, maka Sayyidina Ali menangis. Rahimallah Khabba'an aslama ghariman wa hajiran ta'ina. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah merahmati Khabbab yang telah masuk Islam, yang telah berhijrah, yang sanggup berlapar, yang sanggup dalam hidup, dalam mujahadah, yang telah diuji kepada tubuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ganjaran yang tinggi kepadanya. Ini doa Sayyidina Ali kepada Khabbab al-Arat. Kita tuan-tuan hari ni orang renyih kat kita, mari sembahyang, kita rasa marah dah. Kan? Orang kita nak buat benda baik, orang perli kita rasa nak marah dah. Tapi sahabat Nabi tuan-tuan cukup hebat. Apabila kita baca Siyar A'lan Nubala karangan Imam Az-Zahabi, cerita sahabat-sahabat dahulu macam mana hebatnya di permulaan tu. Tabi'in, sebab itulah kita boleh banyak perbezaan antara tabi'in dan sahabat. Tabi'in ni dia dah terima Islam dalam keadaan mudah. Dia dah terima dalam keadaan Islam yang mudah. Dia rasa perjuangan sahabat-sahabat dulu tuan-tuan, dia kata nak macam mana nak cakap? Kalau kita tengok sahabat Nabi, mereka sanggup dalam keadaan walaupun apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia terus buat. Tapi tabi'in dia boleh tanya dulu, apa perintah Allah, apa perintah Nabi, betul ke apa di sebalik perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat dulu tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut saja, pergi sana mereka terus mereka terus berjuang, tak tanya-tanya dah apa rasionalnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk satu jemaah untuk pergi peperang, maka semua keluar pergi peperang, tak tanya dah kenapa dan mengapa. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khabbab al-Arat tuan-tuan tak ada nak selit. Dia jumpa dengan Nabi. Qala syaqauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi duduk, Nabi tidur. Wa huwa mutawassidan burdatan. Burdah ni kain kat sini burdah. Atau kain serban. Burdah. Dia tidur dengan keadaan burdah dia di kepala. Maka Khabbab al-Arat ni sedih tengok Nabi kan. Nabi tidur keadaan macam tu. Kalau tengok orang raja Najasyi, raja Rom tidur bilik tidur dia hebat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilik tidur dia, keadaan tidur dia teruk. Khabbab ni sedih. Lepas tu dia mengadu kepada Nabi, Faqulna, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni beri kemenangan pada kita terus? Boleh kalau Nabi nak minta dalam pergi Taif. Kalau Nabi nak minta supaya bagi kemenangan tu, boleh menang. Yang mana orang Taif tu ambil pada masa tu, malaikat ada sedia dah untuk ambil 2 gunung, untuk 4 atas, untuk jatuhkan dalam ke atas Taif. Tapi Nabi tak buat macam tu. Maka Nabi cerita kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta nusrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala masa jadi Islam ni
Masuk Islam dulu 3 hari terus berkembang terus. Tak perlu berperang, tak perlu apa kan. Tapi Nabi kata faqala qad kana man qablakum, dulunya di kalangan kamu orang-orang dulu. Disebut merujuk pada nabi-nabi dulu. Yu'khaz rajulu, seorang lelaki ditangkap. Nabi ditangkap pada masa dulu. Fayuhfaru lahu fil ardi, maka dia dicampakkan dalam lubang. Fayuj'alu fiha, maka ditambus terus. Ada seorang nabi, dia kata pada zaman dulu. Lepas tu ada seorang lagi nabi dulu, fayuja'u bil minsyari, dan seorang nabi dulu dibawa datang dengan minsyar ni, hari tu kita sebut gergaji. Fayudhu ala ra'si, dan gaji itu letak atas kepala dia. Fayuj'alu nisfaini, maka kepalanya terbelah 2. Ada juga nabi macam tu. Nabi Zakaria kan. Lepas tu Nabi cerita lagi, wa yumshatu bi imshatil hadid, ada juga nabi dulu. Yang msyutu ni maksudnya disikat rambut kan. Maksudnya dia disikat kulit, dia disikat dengan sikat besi. Maksud panggil dicari kan, dicakar badan dia. Dicakar dengan sikat yang besi. Duna lahmihi wa izmihi, ke atas daging dan tulang-tulangnya. Ada nabi cerita pada masa dulu tu. Nak cerita kat khabar larat ni. Khabar ni memang dia teruk dah. Tapi tengok kesian kepada nabi ni, nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Islam kembang terus. Tak payah susah-susah kan. Terus kembang. Terus jadi menang. Fama yasuddahu zalika an dinihi, walau macam mana pun mereka tiga orang ni nabi dulu kan, mereka tidak kembali kepada ajaran yang lama. Mereka tetap mempertahankan ajaran agama Islam, walaupun diri dia dicakar dengan cakar besi, walaupun kepala dia terbelah 2, walaupun dia ditimbus, dikambuh dalam tanah, tapi dia tidak kembali kepada agama yang asal. Maksudnya mempertahankan agama Islam. Maka Nabi sambung lagi. Nabi nak sedap hati Khabab. Wallah, demi Allah. Khabab dengar ni, demi Allah, wallahi Nabi sebut, la yatimman hadzal amr. Perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala akan uruskan. Jangan bimbang, Allah Taala akan uruskan. Satu masa lagi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan uruskan. Hatta yasirur raqib ala sun'ani ila al-hadatul maut. Sehingga kan orang yang dapat melintas dalam titian sirat dia dalam keadaan yang senang lenan pada masa akan datang, tapi sabar. Yang kedua, la yakhafu illallah, dan orang yang melintas titian sirat ataupun titian ni tidak akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kamu tidak akan takut serigala akan memakan kambing-kambing kamu. Walakinnakum, Nabi kata kamu ni sebenarnya tastajilun, kamu yang cukup tergesa-gesa, tak mau sabar dah. Ini sunnatullah. Dalam dakwah tuan, kita tak boleh expect orang dapat ikut kita 100%. Kita dalam dakwah ni, kita tak boleh kata dalam nusrah Allah Subhanahu Taala ni, kita minta pertolongan Allah Subhanahu Taala, orang paling batu kat kita, tiba-tiba batu tu tukar jadi pisang. Kita nak macam tu, tak akan jadi macam tu tuan. Kalau dah jadi macam tu, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada masa Taif dulu. Orang kanak-kanak yang nakal ambil batu baling kepada Nabi, kena muka Nabi, kena badan Nabi berdarah, tapi Nabi tak kata, ya Allah kamu tukar batu-batu saja dia berbuah-buah pisang. Itu sunnatullah, sunnat dakwah. Kita kalau orang keji kat kita, orang marah itu biasa. Itu perkara biasa. Nabi dulu, kalau Nabi kata musnahkan, ya Allah kamu musnahkan, menghancurkan Bani Taif, Nabi Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Nabi tidak pernah doa pun. Nabi kata innahum la ya'lamun, kan hadis yang dulu, inna qaumi la ya'lamun, sungguh kaum aku tidak mengetahui. Itu sunnatullah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut ada yang nabi yang telah digergajikan kepala. Kalau Nabi tu boleh doa, ya Allah kamu jadi gergaji di sebelah papan, boleh. Dan Nabi Ibrahim pernah doa, ya Allah kamu tukarkanlah kamu yang mana Nabi doa supaya Nabi Ibrahim doa supaya Allah Taala selamatkan Nabi Ismail, Allah Taala tukar jadi kipas. Boleh, perkara itu memang cukup boleh. Tapi adat dalam dakwah tu tuan memang susah payah. Di mana-mana saja kalau kita cakap agama Allah, orang akan keji kat kita. Orang akan, kalau kita berpakaian Islam, orang akan remeh kat kita. Itu sunnatullah. Allah Taala nak tengok yang mana
Yang mana kualiti, yang mana tidak kualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan bimbang. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut dah tadi. Sesiapa yang telah melakukan amalan soleh daripada lelaki dan perempuan, tak kira saya, tuan, raja, isteri kita ataupun suami kita yang melakukan amalan soleh, Allah Taala janjikan kepada kita. Dan jadi tuan-tuan, Nabi bagi kat kita, bagi tahu kat kita, walakinnakum tastajilun. Itu satu peringatan yang cukup berat pada kita. Yang mana Allah Taala tahu dan Nabi sendiri tahu perangai manusia ni tergesa-gesa, nak benda cepat. Buat hari ni dapat hasil lagi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha dakwah di Mekah 10 tahun. Di Madinah 15 tahun. Bila hasilnya? Apabila Nabi berhijrah ke Madinah. 10 tahun. Buat usaha dakwah di Mekah, tak dapat hasil. Bila? Apabila Nabi hijrah ke Madinah. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengajar agama, kita syiarkan agama Islam, kita mempertahankan agama Islam, banyak banyak cabaran yang Allah Taala akan cuba pada kita. Allah letak atas depan kita. Kita sanggup dah, kita tempah dah, kita akan terima. Kita tempah baju, kita akan pakai baju tu, kita tempah untuk menimbulkan musibah, kita akan terima musibah itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di Allah Subhanahu Wa Taala kita kena sedia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan banyak benda-benda yang ganjaran yang kita rasa tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Allah telah sediakan. Yang pertama yang perlu kita buat, tuan, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Jadi tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan satu lagi hadisnya, hadis yang ke-42 daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tak sempat tulis. Lamma kana yaum Hunain. Dia nak cerita apabila dalam ada orang yang komplain perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat, sahabat tak suka. Nabi merah maka. Apabila dalam peperangan Hunain ni orang Islam menang. Maka apabila orang Islam menang, banyak harta rampasan perang. Maka asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa fil qismah. Maka Nabi pun bahagikanlah harta rampasan tu kepada sahabat Nabi. Fa'ata Aqra' bil Habis mi'atun min ibil. Maka Nabi bagi kepada sahabat Nabi yang bernama Aqra' bil Habis 100 ekor unta. Nabi bagi kat dia 100 ekor unta. Wa'ata Uyainah bin Hisnin misla zalik. Nabi bagi kepada Uyainah bin His sama tu juga 100 ekor unta. Maka wa'ata nasa min asyrafil Arab. Maka Nabi juga bagi kepada pembesar-pembesar Arab. Sama seperti itu juga. Tapi ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima sama seperti mereka. Maka seorang tu datang kepada Nabi. Faqala, maka seorang tu kata, dia merintih, dia bagi tahu kat kawan-kawan dia ni. Nabi masa tu Nabi tak dengar. Wallahi, demi Allah, inna hazil qismah, sesungguhnya pembahagian harta ni, ni dia kritik Nabi. Inna hazil qismah, sesungguhnya pembahagian ini ma'udila fiha, tidak adil. Pembahagian ini tidak adil. Ma'uridu fiha wajhullah, aku tidak mahu terima pembahagian seperti ini. Apabila dia kata gitu, Ibnu Mas'ud dengar. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis ni. Ibnu Mas'ud ni Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dengar apa yang lelaki tu kata. Maka dia kata-kata, dia bagi warning kat lelaki tu, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi aku akan khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu ucapkan. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Maka aku pun berjumpa dengan Nabi, aku cerita apa yang berlaku pada Nabi. Ibnu Mas'ud kata, aku cerita. Fataghayyara wajhuhu hatta kana sirf. Maka muka Nabi tu berubah serta-merta menjadi merah. Hatta kana sirf, merah seperti dia sebut sini, seperti cabai, cukup merah. Summa Nabi kata, qala
Fama ya'dilu idza lam ya'dil lillahu wa rasuluh. Siapakah yang lebih adil daripada Allah dan Rasulnya? Nabi kata, kalau Nabi SAW tidak adil, siapakah yang lebih adil? Sebab kita tak tahu di sebalik perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'udhifa ila nabi, ma'udhifa ila fi'lin, ma'udhifa ila qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disifatkan kepada Nabi, sama ada dari segi perbuatan, dari segi perkataan, dari segi takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak tahu, dan dia kata, siapakah yang lebih adil daripada Rasulullah, Allah dan Rasulnya? Summa qala, Nabi kata, yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsari min haza fasabara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semoga Allah Taala telah merahmati kepada Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi Musa itu telah diuji dengan sebaik banyak ujian, maka dia bersabar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Faqultu, maka Ibnu Mas'ud kata, la jarama, lepas ni aku tidak akan ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang kritik, ini bukan kritik perbuatan Nabi, ini kritik perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau buat hukum, Nabi merah muka. Kalau Nabi buat dakwah, Nabi cukup lembut. Kita kena beza. Kalau kita buat dakwah, mengajak cara dakwah, kita kena berlembut. Tapi apabila kita bercakap, buat fiqh, buat hukum, kita ni kena merah muka. Sebab apa? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langgar, apa akan jadi? Kalau kita melewati batasan Allah, apa akan terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap buat hukum, Nabi merah muka. Tapi kalau buat dakwah, sebab buat dakwah, ayat-ayat dakwah, ayat kelebihan, maka Nabi lembut muka Nabi. Itu kita kena beza. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita ilmu yang sedikit ini, berbicara yang sedikit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya bagi tahu kita dapat dalam kehidupan saya, dan tuan-tuan dengar, tuan-tuan balik sebarkan pada orang rumah tuan-tuan masing-masing. Jangan setakat ni saja, lepas tu balik diam. Tak boleh. Dekat ni je, tak boleh. Kita kena bagi tahu kepada orang belakang kita, orang rumah kita, jiran-jiran kita. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita kena penuhi setiap hari kita dengan amalan-amalan majlis-majlis zikir. Ini adalah majlis zikir, majlis ceramah, majlis agama. Sebab apa tuan? Untuk hidupkan hati kita. Kita janganlah dalam kehidupan kita, dalam seharian kita tu 24 jam yang Allah Taala bagi, tolak 8 jam kita tidur, ada lagi 16 jam. 16 jam tu kita kerja, ada lagi 8 jam lagi, 4 jam nak tidur. Lepas tu tak ada apa. 4 jam lagi kita tak peruntukkan masa kita untuk mendengar ceramah-ceramah agama, itu memang rugi. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin kita tak dapat di tempat kerja, kita dapat di surau-surau. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kekuatan kita ni tuan. Kita jangan tengok ramai, dia tu tak main juga, dia tu ustaz tu tak main juga. Kita duk bagi tak, kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan belajar kerana orang lain. Walaupun tak ramai, insya-Allah kita pendengaran kita terus. Kalau kita dalam kasam, kita dalam jemaah yang ramai, kita tak tahu sama ada kita betul-betul fokus apa tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah kepada saya untuk saya amalkan apa yang saya bagi tahu, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat bagi sebar kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.